Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab Al-Um pada bab salatil marid, bab yang menyentuh berkenaan dengan salat sakit, salat orang sakit. Bab salatil marid ni bab yang ke-19, bab yang ke-19. Qaul yang ke-292. Ini pendapat atau pandangan Imam Syafi'i yang ke-292. Imam Syafi'i berkata, muka surat 123, muka surat 123. Imam Syafi'i berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Suratul Baqarah ayat 238. Suratul Baqarah ayat 238. Jadi Allah berfirman, peliharalah segala salatmu. Semua salat di sini maknanya salat wajib, salat fardu, dan peliharalah salat wusta. Jadi salat wusta yang dimaksudkan di sini adalah salat asar. Jadi salat wusta yang dimaksudkan di sini adalah salat asar. Jadi salat wusta yang dimaksudkan dalam ayat 238 surah Baqarah ini adalah salatul asri, salat asar. Itu maksud dia, salat asar. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut jaga sembahyang-sembahyang dan sembahyang wusta, ini sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kamu laksanakanlah semua salat itu qanitin, dalam keadaan patuh, dalam keadaan patuh kepada Allah. Patuh sini makna khusyuk lah. Itu. Jadi dikatakan, dan Allah SWT yang maha tahu bahawa qanitin, jadi kalimah qanitin di hujung ayat 238 ini bererti mematuhi perintah Allah. Muti'in. Muti'in tu bukan muti'in. Muti'in tu mana orang yang taat dengan mematuhi perintah Allah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan salat dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Tu hafizu ala salawati was salatil wa qumu. Jadi qumu tu, kalimah qumu tu asal mana qama. Qama ni dalam bahasa Arab mana berdiri. Telah berdiri dia. Qama yaqumu qauman. Mana berdiri. Tu asal dia. Baik, kata Imam Syafi'i pada qaul yang 293 kata Imam Syafi'i. Jadi asasnya kita kata kefarduan salat tu ni lah. Kena jaga sembahyang. Dan sembahyang ni kena berdiri. Sebagai salah satu rukun ke qiyam, itu masuk dalam rukun. Baik. Kata Imam Syafi'i pada 3, diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar mengerjakan salat semua orang ramai. Ini peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah sakit. Lalu Nabi SAW mendapati ada keringanan. Ada keringanan. Nabi rasa ringan sedikit tubuh dia. Asalnya sakit. Jadi Nabi rasa berat sangat. Maka dia suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam salat. Sikit maka baginda SAW datang dan duduk dekat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengimami Abu Bakar dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar mengimami orang ramai dalam keadaan berdiri.
Ini dalam kitab Tartib Musnad Imam Syafi'i dalam perbahasan tentang salat. Bab yang ketujuh, fi jam'ati wa ahkamihal a'immah. Baik. Kita tengok sini. Jadi di riwayat ni, di sini. Ni riwayat dia ni. Ni riwayat dia. Inilah hak di terjemah tu. Ni asalnya. Okey, saya baca sini. Jadi kata Imam Syafi'i, Yahya bin Hassan telah meriwayatkan kepada kami daripada Hammad bin Salam. Hammad bin Salam ni perawi Imam Bukhari juga ni. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayah dia. Hisham bin Urwah ni cucu Sayyidina Bakar. Urwah ni cucu dia. Jadi Urwah ambil daripada ayah Urwah, nama apa? Zubair lah. Zubair bin Awam itu. Baik. Dia ambil daripada Aisyah. Aisyah cerita bahawa Rasulullah pernah ketika sakit dia suruh Sayyidina Bakar menjadi imam salat kepada masyarakat pada waktu itu. Kemudian Nabi dapati dia rasa ringan sikit. Keboh lah kita kata, rasa sihat sikit. Faja'a. Maka dia pun duduk di tepi Sayyidina Bakar. Fa'amma Rasulullah Abu Bakrin. Maka Rasulullah menjadi imam pada Sayyidina Bakar dalam keadaan duduk. Wa amma Abu Bakrin an-nasa wa huwa qa'imun. Dan Sayyidina Bakar menjadi imam pada orang ramai wa huwa qa'imun, dalam keadaan dia berdiri. Jadi sini dua imam lah. Dua imam. Rupanya ada dah dua imam ni. Ni lain ni. Lain ni. Jadi asalnya Sayyidina Bakar seorang imamnya. Lepas tu Nabi mari, Nabi duduk tepi dia. Makna tepi tu makna sebelah, kita kira sebelah kiri lah. Seolah begitulah. Jadi Nabi jadi imam pada Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar jadi imam kepada, cuma setengah ulama kata hak ni sebenarnya bila Nabi jadi imam tu, Sayyidina Bakar tu tidak jadi imam dah, cuma zahirnya nampak begitu. Itu maksud dia. Tidak dua imam, jangan silap faham lah. Oh, rasanya ada sunnah dua imam ni. Tak belaga untuk imam, buat asal lagi tepi dah. Jangan buat gitu, dosa besar. Ni asalnya Sayyidina Bakar seorang dia imam, hak asalnya. Cuma Nabi mari. Nabi duduk tepi. Tentulah Sayyidina Bakar jadi makmum dah lepas tu sebenarnya. Cuma zahir nampak begitu. Ana pun bila baca ni kita pun dia lah adalah mana ulama sebut tu. Mana Sayyidina Bakar dia tukarlah niat dia tu. Bakar nak masuk lagu mana lagi? Muka penuh dah sah tu. Jadi keadaan tu berlaku begitu. Sekali tu ya berlakunya. Cuma kali yang lain tu Nabi pula jadi makmum. Kita tengok selepas ni. Tu. Jangan kita istilah ikut serah gitu. Begitulah. Ini hadis. Jadi hadis ni riwayat daripada Aisyah ni. Okey, baik. Jadi duduk mana ni hadis? Cuba tengok dalam kitab kita dia buat dah sini. Dalam kitab Tartib Musnad Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang salat. 7. Tajuk dianya fi jam'ati fi jama'ati wa ahkamiha al-imamah. Tak apalah. Qaul yang ke-294, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ubaid bin Umair. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Umair. Bawah dia tu, bawah dia tu. Bawah pada saya tanda tu. Ni. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Umair Al-Laits bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengerjakan salat subuh bersama orang ramai. Kemudian Abu Bakar bertakbir untuk salat. Ni takbir ni takbiratul ihram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sedikit keringanan dari sakitnya. Kemudian beliau berdiri melepasi saf-saf orang ramai. Maknanya Nabi tidak berada pada saf pertama tu, tapi di hadapan saf itu. Ubaid bin Umar Al-Laits meneruskan kisahnya. Dia cerita, dia kata Abu Bakar tidak menoleh ke mana-mana apabila dia sedang mengerjakan salat. Namun ia mendengar bunyi gerakan dari belakangnya. Ia tahu bahawa tidak ada yang maju ke tempat terdepan itu kecuali Rasulullah. Lalu Abu Bakar mundur ke belakang ke saf salat. Namun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah duduk di sampingnya dan Abu Bakar tetap berdiri. Sehingga tak kala Abu Bakar sesah dari salatnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau sudah patut mampu menjadi imam, dan ini adalah wahai Rasulullah, aku melihat engkau sudah patut, yakni sudah mampu menjadi imam, dan ini adalah hari bintu Kharijah." Sini. Ini ya. Jadi apa maksud dia tu? Maksudnya begini. Jadi kalau kita tengok ni, Nabi jadi makmum ni. Sebab dia berada di belakang Sayyidina Bakar. Tadi dia jadi imam. Ni. Sebab jelas dia sebut ni kan, cuba kita tengok ni. Ni ambil daripada sini. Hak Arab ni lebih nyata lagi lah dia sebut. Ni saya ambil sini. Start daripada sini. Bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan Sayyidina Bakar supaya menjadi imam salat subuh pada masyarakat pada waktu itu. Dan sesungguhnya Abu Bakar telah mengangkat takbir. Maka Nabi merasai tubuh dia ringan daripada sakit itu. Ringan, tidaklah ringan sepenuhnya, tapi ba'da khiffah, mana rasa sedikit ringan. Jadi faqama, maka dia pun bangun berdiri. Yafrujus sufuf, dia pergi ke dalam saf dah, tapi saf tu bukan saf orang ramai tu. Mana saf tu tepi Sayyidina Bakar. Dia tak boleh nak masuk saf orang penuh lah. Itu maksud dia. Jadi Sayyidina Bakar masa dia semaya, dia tak paling pun bila semaya, tumpu kepada tempat sujud dia mata. Bila mana Sayyidina Bakar dia dengar ada al-his, bunyi sesuatu lah di sebelah belakang dia. Min waraih ni. Min waraih di sebelah belakang dia. Ni waraih. Arafa, maka dia pun tahulah bahawasanya tidak ada seseorang yang akan tampil berada di belakang dia tu melainkan Rasulullah. Maka fakhanna sawara'ah ila saf, maka dia pun cuba nak masuk dalam saf. Maka Nabi sekat dia, Nabi halang dia. Nabi suruh dia berada di tempat dia. Maka Rasulullah duduk di tepi Sayyidina ini, dan Sayyidina Bakar berdiri. Sehingga apabila sesar semaya, Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, saya tengok engkau ni nampak okey dah. Araka asbahta sana, pagi ni nampak okey sikit, nampak sihat sikit ni." Begitu. Ini adalah hari bintu Kharijah. Hari bintu Kharijah ni maknanya ni Kharijah ni, bintu Kharijah ni kunyah kepada seorang isteri dia lah. Isteri Sayyidina Bakar. Bintu Kharijah ni. Tu. Nama dia Habibah. Mana mak tiri Aisyah lah. Aisyah mak dia nama Roman. Ni. Jadi bintu ni hari giliran dia. Sayyidina Bakar ke dia kahwin lebih daripada satu. Dia kata ni hari ni giliran. Sebab tu Sayyidina Bakar tak boleh duduk lama, lepas mai tu dia kelik lah. Sebab dia ada tanggungjawab dia kepada isteri dia tu. Itu maksud dia nya. Itu makna hari khairiyah, bukan hari jadi tu. Lama lagi faham. Ni hari jadi isteri hamba ni, kena kelik dulu. Dah kita pokek. Tidak. Ni kalau kita tengok dalam syarah hadis, makna hari giliran isteri dia dia mudah nak tahu. Dia lah ni mungkin ada digital belakang. Siapa dia boleh, kalau tidak boleh banyak Arab tak apa, dia boleh itu guna maktabah syamilah mudah. Jadi dia sebut. Jadi kita boleh tahulah Habibah binti Kharijah ni siapa dia ni. Kita ambil sini pun boleh syarah hadis ni. Tak nampak kata dia. Mungkin dia teks Rumi. Dia lama dah jadi hilang. Pelekat dah dia jadi hilang, tak nampak tulisan Arab tu. Tak nampak tulisan Arab ni. Okey, tak apalah. Alah, kena lain. Gitu. Dia kata Kharijah. Sebab ni kita tidak biasa juga ni, tak pasal dengar lah bintu Kharijah ni. Wa hadha yaum binti Kharijah. Mana kita boleh tengoklah di sini saja saya tunjuk ni. Ni salah seorang isteri Sayyidina Bakar. Jadi yang dimaksudkan ini adalah hari bintu Kharijah. Ini adalah hari anak perempuan Kharijah, maknanya ini hari giliran Sayyidina Bakar lah dengan isteri dia Kharijah itu. Setelah itu Abu Bakar kembali ke rumahnya sementara Rasulullah tetap berada di tempat dia dalam masjid.
Beliau duduk dekat kamar, dekat bilik dia, tapi dalam masjid. Orang ramai tentang fitnah-fitnah yang terjadi di kemudian hari. Beliau berkata, ni ketika Nabi berada di Raudah lah ni. Ketika Nabi berada di Raudah. Jadi Ummu Kulsum tu ni lah, daripada isteri yang bernama Habibah binti Kharijah. Anak saya Bakar ada nama Ummu Kulsum. Gitulah maksudnya. Lepas tu kalau nak tengok dia ada kitab lain lebih detail lagi lah. Gitu. Jadi anak Sayyidina Bakar nama Ummu Kulsum tu daripada mak mana? Mak Habibah binti Kharijah ini. Baik, tak apalah. Baik. Bila Sayyidina Bakar sebut tu, maka dia pun balik lah. Balik tu kerana untuk menunaikan tanggungjawab dia lah. Tu hari tu kebetulannya hari tu masuk hari giliran bintu Kharijah tu cerita dia tak ada ayat apa, cuma itu sebagai cerita saja hak dia nak sebut sini ya. Berkenaan dengan salat tu, Nabi salat duduk. Sebab apa? Nabi sakit, tak boleh nak berdiri, tak ada kekuatan pada fizikal Rasulullah. Nabi duduk. Kalau kita tengok tadi Nabi duduk sebagai imam, hak ni Nabi duduk sebagai makmum. Boleh. Mana seorang imam tu dia boleh. Dalam imam ni kira orang puas hati dengan dia, walaupun sakit pun tak apa, asalkan dia ada semangat dah. Kadang-kadang makmum ni dia penting kedudukan imam ni, dia memberi kesan kepada makmum tu. Sebab tu imam ni dia kena cari, kalau dalam mazhab Syafi'i kena cari orang yang diterima oleh masyarakat. Terima tu mana masyarakat yang baik lah. Kalau masyarakat tak pakai, dia tolak imam tu, tak ambil kira tu. Dia ni ahli Jumaah, dia tak suka mana. Ahli Jumaah tu adalah seorang dua tak suka tu. Enggak tak suka tu jenis orang yang bermasalah. Tak kira ni maknanya orang yang secara umumnya. Orang-orang baik pun tak suka pada dia kerana kelemahan dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh dia jadi imam. Kena beri pada orang lain. Sebab tu imam ni dia kena pilih. Faktor utama dia akhlak tu lah. Yang kedua mutu bacaan dia tu. Banyak perkara lah. 9 disebut dalam mazhab Syafi'i. Gini siapa kata kalau dia tu katalah sama hebat dah kriteria, cuma-cuma hak ni anak ramah lagi. Siapa gitu dalam mazhab Syafi'i. Kena tengok anak ramah. Bakali kalau tengok anak ramah, tengok bini pula. Agak-agaknya begitu. Cuma hak tu tidak kriteria utama. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, kriteria utama dia akhlak. Akhlak tu utama. Yang kedua, mutu baca Al-Quran. Sebab dia bila orang baca Quran, imam pada kita dengar, sedap anak. Saya pernah pergi kuliah tu, ialah ada dianya biasalah dia ni. Jadi kadang-kadang dia tengok kita, dia suruh kita dengar suara dia tu memang sedap, jauh tekah. Kalau tanya ala kering kita nak. Kita baik kita dengar pun rasa lega dia baca Quran tu. Ada jenis suara orang gitu ya. Wih dia mana? Tu tujuannya, tidak syarat alim jadi imam ni. Gitu kan. Baik. Ni cuba tengok sini. Jadi ni cerita ni tambahan ni dari cerita ni. Nabi bila Sayyidina Bakar balik tu, dia pun duduk situ, duduk di tempat semaya dia Raudah tu lah. Maka dia pun sedikit tazkirah kepada masyarakat ahli Jumaah pada. Apa Nabi kata? Nabi kata, inni wallahi la yamsikun nasa alayya syai'an. Inni wallahi la uhilla illa ma ahallallah fi kitabih wa la uharrimu illa ma harramallah fi kitabih. Ya Fatimah binta Rasulillah wa Safiyyata ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'mala tu takut silap baca a'mala tu, i'mala bagi bawah ni, i'mala lima indallah fa inni la aghna ankuma minallahi syai'a. Demi Allah, tidaklah manusia itu memegang sesuatu apapun yang diambil daripadaku, maknanya memegang ajaranku, sunnahku, kecuali sesungguhnya aku demi Allah tidak menghalalkan sesuatu selain yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan aku demi Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Nabi nak sebutnya apa? Wahai Fatimah binti putri Rasulullah, dan juga Safiyah, dia tertinggal terjemah itu, mak saudara Rasulullah, tertinggal. Safiyah ni mak saudara dia. Ni adik-beradik seibu bapa dengan Hamzah ni. Hamzah bin Abdul Muttalib, adik-beradik seibu sebapa. Sebab dia Abdul Muttalib ni ramai juga isteri dia. Hak ni dak ni. Safiyah ni seingat saya lah. Dia ni adik-beradik seibu sebapa dengan
Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Safiyah. Jadi Nabi kata, wahai Fatimah putri Rasulullah dan Safiyah, dialah putri Abdul Muttalib, beramallah engkau berdua kerana Allah. Beramallah lima indallah, kerana Allah. Itu maksudnya. Kerana sesungguhnya aku tidak boleh menolong kamu berdua sedikit pun di hadapan Allah di hari akhirat. Kalau sampai hari akhirat, aku tak boleh buat apa walaupun kamu anak aku, anak Nabi, lebih pada Habib lah anak Nabi ni. Bila kata anak Nabi, hak tu mak saudara Nabi, hak jelas, tak ada khilaf hak tu. Orang tak pertikad dah. Nak selamat kena ikut aku, pegang sunnah aku, jelas tu. Maknanya isu selamat hari akhirat ni adalah isu kita ikut ke tidak sunnah Nabi. Isu itu, dia bukan isu keturunan. Tidak. Dia bukan isu keturunan. Sebab keturunan Nabi pun tidak ada jaminan dalam hadis. Kalau sahabat, ya. Sebab itulah ulama kita faham daripada kita boleh buat kesimpulan bahawa kedudukan sahabat lebih tinggi daripada kedudukan keluarga. Keluarga terus tak ada satu hadis pun jamin keluarga Rasulullah mesti betul. Tak ada menyeleweng, tak ada jaminan gitu. Tapi sahabat ada. Ikut sahabat tak sesat. Dan sahabat ni dia berakhir pada 100 tahun kalau dalam hadis. Selepas 100 tahun tak ada sahabat. Tu ilmu dirayah. Kita mana penting untuk kita buat ukuran satu-satu hadis ni, bila hadis ni gini, banyak perkara dia panggil pengetahuan am itu kena ada. Baik. Qaul yang kedua, tu bukan dimaksudkan dalam tajuk kita ni. Tu sebagai sampingnya, saya dalam hadis tu ada sebut gitu kan. Bab yang kedua 95. Bab 295. Apa ni? Qaul yang kedua 95, bukan bab yang sama ni, pandangan Imam Syafi'i nombor 25. Dua oh, tukar ketemu. Salah tulis 295 tukar ni. 295 295. Okey. Mana 29. Okey, qaul yang kedua 9. Imam Syafi'i berkata, dia kata boleh bagi imam mengerjakan salat. Ni tu imam ni dalam keadaan duduk dan makmum di belakang dia berdiri apabila mereka boleh berdiri. Tidak sah salat seorang yang boleh, sanggup tu makna mampu. Tu maknanya ni bahasa Indonesia lah. Sanggup tu makna mampu. Ada makna dia boleh dia untuk berdiri, tu maksud dianya. Namun dia mengambil posisi duduk, tidak sah. Tapi dia duduk. Itu tidak sah. Begitu juga apabila imam mampu berdiri, maka hendaklah dia berdiri. Sesiapa tidak boleh berdiri apabila menjadi makmum, maka dia boleh mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Tu duduk macam mana tu? Kalau duduk di kursi boleh, ulama kata boleh. Boleh, tidak jadi masalah. 296 Imam Syafi'i berkata lagi, itu boleh rokok. Dia boleh rokok. Mana boleh? Dia rokok tu boleh. Namun tidak boleh berdiri, maka dia boleh mengerjakan salat dalam posisi rokok. Apabila dia sampai pada gerakan rokok, cukup menundukkan badan lebih rendah dari posisi ketika berdiri tadi. Kemudian sujud. Maknanya apa? Dia boleh membongkok ke belakang dia. Maka ni dia semaya, ni semaya duduk ni. Sama ada duduk bersela ke, duduk di kursi ke. Bila dia, kalau dia boleh rokok, dia kena rokok. Rokok sambil duduk lah. Dan kalau dia sujud, dia isyarat pada sujud. Dah rokok tu. Itu. Okey, baik, tak apalah. Dia kena baca semua tu baru boleh faham. Dia sebut satu-satu tu. Apabila ia tidak boleh mengerjakan solat selain baring, maka dia boleh mengerjakan dalam keadaan baring, cuma dia isyaratlah gerakkan solat sedapat mungkin, setakat dia boleh buat. Mana bila dia baring nak rokok macam mana, dia isyarat begitu, akak sedikit gerakkan kepala kalau boleh gerak. Dia boleh buat setakat mana buat. Sebab dia tidak ikut kaedah umum. Ni kaedah khusus untuk orang sakit, kaedah dia lah. Untuk dia. Jadi kita tak boleh kata tak boleh kena buat juga rokok. Jadi rokok tu jadi power teter hari gitu. Nak mula tidur, kena tak boleh, jangan buat nyanyi kat orang sakit tu ni. Sebab berlaku di sebuah masjid je. Sebut dah sebelum ni dia tak boleh belok peti dia tu tak. Jadi dia kena sujud juga. Dia rapat. Dia kena kosong dua orang tepi nak pusing kaki pada helikopter gitu.
Muka kaki tak boleh belok. Lepas tu dia malu nak pergi sembahyang. Lepas tu dia tak pergi. Lepas tu ada disebut pada saya kata tak apa boleh. Dia tak kaki dia belunjur depan gitu. Lepas tu dia nak rokok setakat boleh. Setakat dia mampu. Nak sujud pun rendah sikit pada tu. Setakat dia mampu juga. Buat setakat boleh. Allah. Mana la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktab. Allah tidak membebankan seorang melainkan sekadar dia boleh buat. Gitulah. Mudah mudah. Kalau kita buat payah dia jadi payah gitu yalah. Jadi bagi saya dah bagi mudah kita mudah. Qaul yang kedua 97 Imam Syafi'i berkata lagi, setiap orang saya perintahkan untuk mengerjakan solat sesuai dengan kemampuannya. Tu dia Imam Syafi'i. Wak garis panduan secara umum. Mana bagi orang-orang sakit ni, awak boleh macam mana? Boleh rokok. Sujud boleh, sujud. Boleh berdiri, tak boleh, duduk. Duduk tak boleh, batal lagu mana boleh? Mana orang panggil apa? Belunju terik, belunju. Dia nyana tapi dia belunju kaki dua-dua. Supaya baru lepas saling tak mesti ada. Buat gitu. Lepas tu tak boleh nak gerak sakit pinggir tu. Setakat boleh. Maknanya kita kira atas dia. Cuma biar dia tahu masa ni orang panggil rokok. Masa ni tidak biar dia tahu. Dan dia pun sebut sesuai dengan perbuatan zahir dia tu. Lama sami Allahu liman dia ingatlah. Mana dia ingat gitu. Tu termasuk dalam khusyuk tu. Gitu mudahnya. Jangan kita menyusahkan. Setengah orang tu kalau gerak boleh ada tubik darah kerana luka misalnya. Luka pada tempat yang tertentu lah. Tak usah gerak. Lepas tu semayang lah itu. Lepas tu ambil wuduk ke situ. Mudah agama ni. Tu. Lepas tu kalau kita tipu siapa? Padahal dia boleh. Dia walau tak boleh. Ya awak nak tipu siapa? Engkau je terima semayang. Bukan ayah awak. Bukan tua awak. Allah. Tu agama dia. Cara agama tu. Jadi sebab tu bila kata ikhlas dia dengan Allah. Jadi bila seorang itu ikhlas sungguh dia jadi betul. Dia nak tipu macam mana? Awak tipu tua bukan tua awak pun bagi pahala. Gitu kan. Kata Imam Syafi'i, saya kalau orang sakit saya akan ikut dia. Awak boleh buat macam mana? Tu. Boleh buat macam mana? Buat asal gitu. Tengok mudah. Tu. Apabila ia mendapatkan beberapa kesukaran serta kesulitan, ia ni makna musalli, orang yang nak semaya tu. Apabila ia tu makna musalli, orang yang hendak salat itu. Dia dapati pada diri dia ada kesukaran serta kesulitan yang mungkin dapat ditanggung. Dia boleh sakit, berasa tak tu boleh, tapi boleh dia boleh op dia gitu. Boleh, tapi berasa lah sakit itu, misalnya sakit perut, tapi tak ada, boleh buat lah. Awak boleh buat lah, buat. Tu maksud Imam Syafi'i. Awak tak boleh buat, tak usah buat. Gitu. Mana beri kebebasan pada orang sakit tu, naknya semaya tu. Maka dia mesti dia tetap, mana wajib juga dia melaksanakan kewajipan solat sebagaimana difardukan. Kalau dia boleh lah, tak boleh tu dia lah tahu, boleh tak boleh dia lah tahu, muka dia sakit. Apabila ia boleh berdiri, kena ingatlah bahasa Indonesia, sanggup berdiri. Tapi beberapa kesukaran, kesulitan boleh, tapi jadi susah lah. Maka dia boleh berdiri dan mengerjakan yang wajib atasnya ketika berdiri mulai dari membaca Al-Fatihah, Umul Quran. Namun saya menyukai apabila dia menambah surah-surah pendek yang menyerupai surah Al-Fatihah. Hanya saja saya menyuruhnya untuk mengerjakan salat sambil duduk apabila kesulitan atau tidak sanggup menanggungnya. Maka dia tidak dapat berdiri dalam keadaan bagaimanapun, atau dia tidak dapat berdiri dalam keadaan. Demikian pula halnya saat rukuk. Maksudnya gede Imam Syafi'i nak sebut sini, mana orang sakit ni baca ayat pendek-pendek sudahlah. Katakanlah dia tak boleh berdiri lama, kira-kiranya dia dah baca Fatihah, lepas tu baca inna ataina. Kalau sekadar tu dia boleh berdiri lagi. Baca tu, baca pendek-pendek. Jangan tembak nak baca panjang-panjang. Masa sakit nak baca panjang. Masa sihat inna ataina. Paling tinggi inna ataina. Sila pula Taha macam tu. Dalam maksud Imam Syafi'i sini ni, maknanya katakanlah dia kalau dengar berdiri, dia boleh berdiri tapi sebentar. Dengar kadar baca Fatihah, dengar kadar baca kuliah ke. Tak usah baca lah, macam baca tu. Lepas tu rokok. Setengah orang kan ada saya tengok masjid liput ni. Tapi dia nak rokok tak boleh, kecuali kena duduk. Sebab tu dia bila siapa time berdiri dia bangun. Dia tak duduk di kursi. Bila nak rokok dia duduk. Ikutlah. Itu Imam Syafi'i kata, awak nak buat macam mana? Ikutlah.
Dia bagi saya baik gitu tu. Sebab dia boleh tak apa dia. Maknanya dia ada masalah sendi tu. Bila nak rokok tak boleh, kena bergantung. Susahlah. Dia pun duduk. Dia pernah semaya tapi dia duduk, lepas tu dia rokok. Lepas tu dia i'tidal. Sebab apa? Sebab dia boleh sujud, cuma dia nak rokok tak boleh. Dia sakit. Sebab tu bila dia pegang tukak, dia tukakkan tangan latar baru dia turun. Begitulah dia gatal. Tak apa boleh. Buat lagu mana supaya Imam Syafi'i kata dia boleh gitu, nak macam mana? Tu. Sebab tu kalau sihat jangan terbiar bawa tukak lah. Sunnah Nabi ni lain waktu tu. Nabi bawa tukak masa dia letih lah. Ini kita ni muda tu. Lepas tu neting tukak, tak apa-apa tukak. Moga dia tidak gantung dengan tukak, dia bawa. Nabi ni dia bertongkat pada tukak tu, bukan dia bawa tukak. Kita nak amal sunnah biar nampak nasabah. Gosok gigi ketika duduk dalam duduk depan duduk tepi saya, bau masalahnya. Enggak kita je ni mudah loyo. Kena, tak boleh gitu. Nabi gosok gigi Nuh tempat ambil wuduk. Adalah hadis, tak ada Nabi gosok gigi tak nak semaya. Biar pandai kita ni. Kalau tidak orang tengok lagu ni. Banyak perkara lah kalau nak sebut tu boleh fikir sendiri lah waktu tu. Patut lagu mana, nak khomo, tak boleh. Banyak masalah. Kena ikut biar betul sunnah Nabi. Biar tepat. Ulama bincang tu. Gitulah maksud dia. Itulah yang dimaksud tu. Kalau Fatihah pun tak boleh baca, selama Fatihah pun tak boleh. Sakit. Duduk selalu sebenarnya. Sampai jadi tidak kualiti semaya tak boleh gitu. Itu maksud dia. Sebab tu kita dalam bab orang sakit ni kena tanya, pakcik boleh di ke tak boleh? Tak boleh. Begitu mudah-mudah ke dia. Lama buat payah-payah jadi payah nak maya pula. Ayah duduk Sungai Buloh, ayah duduk di hospital. Dia Kuala Lumpur. Kita pergi tu rupanya dia tenang. Tapi dia boleh kenal lagi, saya kenal ke saya ni? Kenal dia tu dia. Kadang-kadang dia pensel, kadang-kadang dia. Tapi banyak dia ingat lah. Dia pensel tu adalah sekali-sekala. Dia banyak tidur. Letih sangat. Gigi ni kita ada semai jamuk lah. Semai jamuk sebenarnya. Sekali ambil. Sebab dia ni kena air pun jadi gitu dah. Tangan dia jadi macam sarah. Dia ganggu pada sarah. Kena air. Jadi kita basah. Demikian pula apabila ia boleh membaca Al-Fatihah. Dan dia sertai dengan surah Al-Ikhlas. Serta pada rakaat lain dia membaca Al-Fatihah dengan surah Al-Kautsar. Dalam keadaan sendirian. Dan dengan berdiri, dan dia tidak boleh salat bersama imam, maka ia tidak membaca-baca yang lebih panjang dari yang saya sebut. Mana baca reka-reka lah. Nak maya berimam pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh lah. Maya begitu. Anak dia boleh berimam dengan dia, tak apa. Tu nak suruh boleh pahala, besar lagi. Tapi mudah nak ya. Baca pendek-pendek. Dia sebut pendek tu kan, surah Kautsar, inna a'tayna. Kemudian baca surah-surah lain pula pendek-pendek tu. Saya perintahkan, yang ni saya suruh ataupun saya cadangkan kepada seseorang agar melakukan solat sendirian jika tidak kuat untuk solat bersama imam kerana sakit. Sebab kalau semaya bersama imam ni takutnya tinggal tu lah. Orang sujud dia rokok tak lagi. Nak rokok tu pun ambil masa. Jadi terganggu. Jadi saya kata Imam Syafi'i, dia semaya sendirilah kalau dia tidak ada kekuatan untuk solat bersama imam kerana sakit. Apabila ia solat bersama imam, lalu kalau dia boleh berdiri pada sebagai rakaat dan tidak boleh pada sebagai lain, maka dia boleh berdiri sesuai dengan kemampuan dia dan boleh duduk pada bahagian yang dia tidak boleh berdiri. Tidak perlu baginya ulas solat dia. Mana kalau katalah dia mari berimam, boleh lagi mari semaya berimam masjid. Mula-mula dia boleh berdiri, masuk rakaat kedua tak boleh. Duduk. Buat setakat boleh. Dia lah rasa dia boleh ke tidak. Tiba-tiba nak rokok pun tak boleh. Misalnya setengah orang tu sakit ni pernah saya tengok dia perut dia besar je sakit dia tu jadi buncit perut dia. Saya nak kita tengok. Nak rokok nak sujud macam mana tu. Saya kata pakcik boleh buat asal mana? Boleh gitu. Gitu je lah. Cuma kena ingat lah, biar bayar dalam kepala tu rokok tu. Takutnya pergi baca lain. Tu. Lama masa rokok tangan begitu. Dia nak suruh kita bayar biar jelas perbuatan apa yang kita buat. Tu semua tu akar. Kalau hak tu pun tak boleh, orang panggil tak ada akar tu. Tak boleh nak semayar tu kalau gitu. Kayak kita bayar. Kayak kalau orang tak boleh gok, kayak selagi ada akar dia bayar dah. Mana solat dalam bayangan dia, dalam ada wuduk baca. Dia ingat ni rokok, ni i'tidal, ni sujud, tak apa dah. Boleh dah. Bila tak boleh gok seluruh anggota.
Apabila ia memulai salat, apabila ia memulai salat dengan berdiri, ni contoh ni, dia mula-mula dia semaya tu berdiri, kemudian dia mengalami kesulitan selepas daripada itu, maka dia boleh duduk tengah semaya baca Fatihah tu, puasa. Kan orang sakit kan, mula-mula okey, puasa. Lalu jadi kerana dia kena alih dengan surat misalnya dia pengalaman orang sakit lah, boleh jadi pitam. Duduk selalu. Duduk. Tu. Itu maksudnya. Namun apabila halangan itu hilang, maka dia kalau kata hilal lepas tu apa? Dia pun rasa dia boleh berdiri balik, berdiri pula. Ikut dia mudah. Tu maksud dia nya. Apabila dia telah membaca bacaan salat pada waktu duduk, maka dia tidak perlu mengulanginya lagi ketika berdiri, namun dia hanya meneruskan bacaan. Maknanya katakanlah dia ketika dia duduk tu dia baca surah selepas Fatihah. Dia tengah baca tu, puasa saya hilang sakit tu, dia pun bangun semula. Dia bangun dia sambung, tak perlu ulas semula bacaan tu. Tu nak ayatnya berdiri tu rukun penting. Kalau boleh berdiri, tak boleh duduk. Kalau puasa sihat pula, diri pula, tak apa. Atas kita rasa macam mana. Bahkan dengan sebab diri jadi tak boleh nak fokus maya, duduk. Mana tak boleh lah tu. Qaul yang ke-298, Imam Syafi'i. Saya sebut ni jelas nampak. Ingat sebelum ni pun dalam Nasa'i kan saya sebut, bila kita bincang fanya tu, kita kata sebenarnya ramai juga ulama kata orang semaya, orang sakit, dia lebih tahu dia boleh buat macam mana. Ni lah Imam Syafi'i sebut. Sebab tu saya kata awak boleh buat macam mana bagi orang sakit lah. Buat lah. Ni semaya fardu ni, kalau semaya sunat tak apa, dia semaya sunat ni dia lebih ringan. Kita orang sihat boleh nak duduk semaya sunat. Semaya sunat tu memang dia ringan lah mengikut ulama ni. Tapi fardu tak boleh gitu. Baik, kata Imam Syafi'i pada qaul yang ke-298, begitu juga hamba wanita yang telah melahirkan anak majikannya, dia panggil ummu walad. Anak dia tu merdeka. Setengah ulama kata dia pun merdeka bila dia melahirkan anak. Kan dia ummu walad ni perempuan hamba, dia milik pada bos dia lah, majikan dia tu, dia panggil apa? Tuan mas dia panggil. Jadi tuan mas dia ni tanpa melalui proses perkahwinan biasa, dia boleh meniduri hamba dia tu, boleh. Dan dia seorang ya, anak dia tak boleh, orang lain tu dia seorang. Seperti isteri lah. Katakanlah hamba perempuan dia melahirkan anak, ibu tu dia panggil ummu walad. Anak dia tu merdeka. Tapi ada setengah tu kata dia pun jadi merdeka. Tapi ramainya kata tak lah. Tapi Nabi puji kalau seorang itu memerdekakan hamba dia yang melahirkan anak dia. Maknanya bila anak lahir tu, dia merdeka kalau ibu tu, supaya ibu tu boleh hidup dengan lebih tenang lagi, lebih rasa perasaan tu lebih baik. Jadi anak tu automatik, anak tu tak ada khilaf setakat saya baca, anak hamba perempuan yang lahir hasil daripada persetubuhan dengan tuan mas dia, anak tu merdeka tu, lahir tu merdeka. Hak ni lah dalam hadis sebut tu, ibu melahirkan tuan dia tu, dalam hadis Jibril tu kan. Ingat tak cerita tu? Ni antara huraian ulamanya. Hamba perempuan dia melahirkan anak tua dia lah. Jadi anak dia lahir tu, anak dia tu jadi tua dia. Merdeka, dia hamba. Itulah maknanya hamba perempuan melahirkan tuan dia. Ni kis ummu walad. Baik, hamba wanita yang menebus dirinya dengan membayar secara kredit. Ansurat lah, butai atau bayar ansur. Hamba wanita yang dijanjikan merdeka setelah tuan dia wafat, dia panggil hamba mudabbarah. Seperti Aisyah pernah dia sebut pada seorang hamba perempuan dia, kalau aku meninggal kamu merdeka. Tiba-tiba perempuan tu sihir dia menyebabkan jadi sakit Aisyah kan, dalam riwayat Bukhari, kitab Adabul Mufrad tu. Lepas tu ada seorang doktor lah. Doktor ni kita kata bomoh lah, kita kata. Dia kata dia kata ada orang yang buat dia lah. Allah bui jadi, memang jadi pun bila Allah nak bui. Kemudian Aisyah tanya hamba dia, kau buat aku jadi sakit? Pergi jumpa bomoh jumpa. Dia kata ya, dia ngaku. Aisyah jual dia, tak jadi nak merdeka. Jual dia. Aisyah suruh jual kepada orang kampung, biar dia tahu susahnya hidup dengan orang hak teruk. Ni dia duduk dengan aku, dia dapat kesenangan, aku tak pernah pukul dia. Tiba-tiba dia buat gitu. Jual pada orang badui. Biar dia letih jelai duduk dengan bapak tu seolah-olah begitulah. Duduk dengan aku ni tak bersyukur nak aku. Pada aku ayat dah, kalau aku mati dia merdeka. Dia nak merdeka cepat lah tu. Dia suruh Aisyah mati awal.
Ada juga perangai huduh gitu. Boleh tengok dalam Al-Adabul Mufrad itu. Aisyah jual dia. Jual. Baik. Kau dia tu dia panggil mudabarah. Dan hamba wanita umumnya yang mengerjakan salat bersama tanpa geria mukina tu, kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyempurnakan salatnya, maka bagi mereka adalah mengenakan mukina dan menyempurnakan salatnya. Kain semaya kau? Geria tu mukina tak dengar. Kaikan ni, tu dia. Saya duk tengok dia ni arak dia ni. Ni. Baik, sini dia sebelum azal tu. Kaikan ni. Bakal hak ni dah mai kaikan tu. Kelantan kita sebut. Okey. Ni. Sini ni. Wa hadha umul walad wal mukatabah wal mudwah wal amah tu hamba biasa yusallina ma bi ghairi qina. Qina tu mukina tu. Sarak juga tu. Qina tu. Ni qina. Kalau dia tak apalah. Mana dia tak pakai kain kano lah kira-kiranya. Tak pakai kain semaya lah mudah. Itu maksudnya. Kalau perhati betul ni, ummu walad ni hamba belaka ni, cuma bentuk hamba. Ummu walad ni tak adalah maknanya ummu walad ni maknanya seorang hamba perempuan dia melahirkan anak dengan tuan dia panggil ummu walad. Mukatabah mana hamba yang mukatabah ni bukan kredit boleh juga, maknanya tuan dia kata pada dia atau dia minta, boleh ke tuan saya nak merdeka, saya sanggup bayar berapa. Tuan dia kata boleh bayar 10,000. Dia pun mana dia kena keluar bekerja lah, dia bayar ansuran lah 100 ke sebulan beli kapet. Bila cukup tu maka dia diisytiharkan merdeka. Dan merdeka dia tu perlu diisytiharkan. Jadi merdeka mana dia boleh huru harta dia ada bab saka jadi sepoi amal. Dia boleh berlepas diri dah. Kawan tu pun tak boleh dah nak suruh dia buat kerja kecuali kena bayar. Mana dia sebab dia bebas. Tu dia panggil mukatabah. Satu lagi dia panggil mudabbarah. Mudabbarah ni kita kait dengan kematian tuan dia. Tuan dia kata kalau aku meninggal dia mau merdeka. Selagi amah ni hamba biasa. Hamba biasa, amah. Kalau laki abdun ni amah ni hamba perempuan. Yusallina ma'an bighairi qina. Jadi tanpa dia pakai kain kano lah kita kata. Kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyempurnakan solat dia. Maka bagi mereka adalah mengenakan mukina dan menyempurnakan solat dia. Sebenarnya mukina ni kalau kina sini ni dia gini sebab hamba ni dia kira ni mengikut satu pandangan lah. Mana dia semaya tu mungkin dia katalah dia semaya bersama orang yang tidak mahram dia, okey. Mesti ke seorang perempuan tu kalau dia semaya bersama misalnya anak semaya dengan ayah dia isteri, mesti ke dia kena tutup habis tu aurat dia tu? Mesti ke? Tempat kita memang kita pakai gitu ke? Kena tutup juga rumah tu. Mesti ke gitu? Ijma' ke tu? Tidak. Maknanya kita kata tidaklah pakai tutup habis ada bukan tak apa tu. Hak ni pun tu maksud dia. Tapi selepas duduk tengah semaya tu dia dimerdekakan. Tu isu dia tu. Kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyempurnakan salat. Tak habis lagi. Maka bagi mereka adalah mengena. Pada waktu tu kena ambil lalu pakai kain kano, kena tutup aurat dan menyempurnakan salat. Bila dia sudah tidak jadi hamba pada tuan dia, maka ada hukum aurat yang seperti orang ramai. Faham tak? Mas Abi saya pun mikir kat tadi. Mungkin kita baca aurat ni. Nama orang ya silap fahamnya kata macam-macam. Aku boleh kira orang kita ni. Sebab dia maknanya menutup aurat cuma pakar-pakar tu kira-kiranya lengkap lah, dia kemah lah mungkin nak semaya. Itu maksud dianya. Padahal perempuan kalau pacar tu muslimat pakar dengan pakai hak pakar lah ni semaya tak ada apa-apa. Kalau kita tengok pandangan ulama misalnya baru ni kita kata ulama Yusuf Qaradawi, maknanya nampak kaki pun tak apa. Yalah khilaf lah. Aku nampak kaki pun tak apa. Kalau nak supaya pergi ni, patut kalau dia sujud kita kalau tengok kita mesti nampak pergi naik sikit atas pada buku lali dia. Tu tak kira tu.
Ita baru nampak tu tak kira. Supaya orang lelaki tubuh besar. Enggak dia pakai kain plekat. Sujud poho pun nampak. Kau tengok kita tengok ke bawah ni nak. Patut kain dia pula terik jadi kan. Tidak ada londah gitu. Dia tidak tutup lah mana. Tak kira tu. Ni orang tengok biasa gini. Selok ke angin kau tu tak kira. Tu maknanya bila dia sesal, maknanya bila dia ni, sebabnya gini hamba ni dengan tuan dia ni, dia tak ada istilah aurat tu. Serupa dengan anak perempuan dia lah. Buka kain tudung tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hamba dia. Tapi katakanlah dia bila dia merdeka, dia kembali jadi orang yang merdeka, dia tak boleh. Dia kena tutup aurat. Dia kena tutup aurat. Ingat cerita Aisyah dengan hamba lelaki dia tu ni? Nah, nama Abdullah. Nama Abdullah tak silap ni. Ingat nama apa tak ingat ni? Selepas bila merdeka lepas tu Aisyah pun tutup dengan kemah dia lah. Sebelum ni kata tutup napok rambut. Tu tidak longgar lah sebab hamba dia. Dia cerita tu walaupun setengah ulama kata hak tu sebelum ayat hijab turun. Tak apalah. Jangan pula kita faham mudah-mudah isteri Nabi. Kadang-kadang tengah mandi tu ada hamba dia tengok hamba perempuan, hamba lelaki dia. Tu sebelum tu ayat hijab. Dia mandi dekat ada tutup cuma nampak bayar-bayar tu lah. Tidak ketat mana sebelum tu ayat hijab tu. Bila tu ayat hijab dak isteri Nabi tutup dengan kemah. Seperti mana sekarang lah. Gitu. Jika mereka meninggalkan memakai mukina setelah memakai kain tudung lah kita kata, pakaian menutup aurat setelah memungkinkan, maka mereka harus mengulangi salat dia. Kena ulas mula. Ni makna selepas merdeka lah. Selepas merdeka. Sedangkan dia boleh ambil kain kano tu, pakaian menutup aurat tu. Tiba-tiba dia tidak buat. Maka dia kena ulas mula semaya dia. Kena ulas mula semaya dia. Dia kena ulas mula semaya dia. Baik. Jika mereka mengerjakan salat tanpa memakai tudung, pakaian menutup aurat, dan mereka telah dimerdekakan, namun mereka tidak mengetahui bahawa mereka telah dimerdekakan, maka mereka harus mengulangi seluruh salat yang dikerja tadi dengan tanpa mukina dari hari mereka dimerdekakan. Kerana mereka mengetahui kembali masa kebebasan itu, maka mereka harus kembali pada hari yakin. Gini maksud dia. Katalah hamba perempuan ni, mana dia semaya tu tidak kira-kira tidak tutup aurat lah. Tidak pakai kain kano lengkap seperti orang semaya, ataupun tidak menutup aurat lah mudahnya. Katalah hari tu dia semaya gitu seperti biasa. Tiba-tiba selepas tu dia tahu rupanya tuan dia kata, pukul 7 pagi tak adil lagi aku merdeka kamu. Jadi hak dia semaya zuhur, semaya sini kena ulas mula. Ni mengikut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab apa? Sebab hamba tu tahu start dia ni merdeka ke pukul 7. Kecuali dia tak tahu pukul berapa, tak boleh. Ni kalau dia tahu, maknanya dah tahu pukul 7 pagi dia semaya zuhur, tidak pakai menutup aurat. Semaya asar ngorek baru dia tahu. Maka dia kena ulas mula kalau mengikut pandangan Imam Syafi'i. Kena ulas mula semaya zuhur dengan semaya asar itu. Itu maksud dia. Seluruh sembahyang yang dikerjakan tadi tanpa dia memakai kain menutup aurat dari hari mereka dimerdekakan. Bila dia dimerdekakan? Bila dia tahu dengan jelas hari dia dimerdekakan. Mana hari-hari selepas tu yang dia salat dengan tidak menutup aurat yang lengkap itu, dia kena semaya semula. Hak ni merujuk kepada dia semaya bersama tuan dia ni. Kalau mengikut ulama, kalau dia semaya dah bilik sore-sore dia tak kira tu. Tak kira. Tu ya. Jadi setengah ulama dia kata kinak ni maknanya pakaian yang menutup aurat tu boleh jadi agak longgar lah sikit, boleh jadi tidak ketat, tidak kemas seperti kita ni kan dok. Bahan atas lekong pula tu. Apa anak tudung lepas tu setengah-setengah tu kain maya dia tu, lekong dia tu kat bawah pada betih. Ada setengah rapat latah pada. Ikut nak lagu mana pun tak apa tu. Tak ada masalah tu. Tu maksud dia nya. Boleh faham gitu. Okey, kita masuk bab lain. Ni bab ni masuk bab azan pula. Menggabungkan boleh. Bab bayar tadi. Sekarang ni bayar dah kursi. Ada kursi tu dia letak belakang.
Setengah tu lah dia tak ada sah kan. Kalau dia duduk sampai sekali. Ya. Kursi dia mana tak ada benar. Ada best tu kan tapi sama dengan kaki kaki. Dia hatulah hatu dia jadi masalah tu. Sebab itulah saya lah sebenarnya. Saya lebih suka supaya nampak lebih comel tu, lebih baik dia duduk bersela tu kalau dia boleh. Sebab setengah orang tu nak bersela pun tak boleh. Sebab dia bukan masalah punggung, masalah pinggang dia. Dia nak sokong ni. Kayak ada lah kayak jenis kursi yang rendah tak ada kaki tu. Itulah sepatut nyanda. Boleh nyanda. Tu baik tu sebab gini kalau tidak dia akan jadi masa dia berdiri dia duduk tengah sah. Jadi kursi dia tu kalau dia letak belakang dia jadi rugi satu sore dalam sah tu. Jadi kaki kursi dia tu jadi hotu pula betul sah. Betul ke sah maknanya kaki orang dengan kaki kursi dia belakang tu. Enggak kaki dia duduk depan. Lepas tu dia diri, masa dia kiam bila dia diri di mana kedudukan dia. Jadi tengah sah. Nah, tengah sah. Bila rokok baru dia duduk. Duduk atas kursi tu. Bemel lah ulama kata boleh, ulama modern kata boleh. Cuma kalau tanya saya, kalau dia boleh duduk lagi mudah, tapi kalau dia lebih selesa tak apa boleh. Dia tak boleh nak letak kursi tu ke belakang. Mengganggu orang belakang ni. Mengganggu orang belakang kecuali dia duduk sah di belakang, masalah sah belakang. Kalau orang lain mari pula. Jadi tak apa dah saya rasa dia buat lah ni tu. Mana dia duduk situ nak macam mana? Gitu. Sebab itulah Imam Syafi'i dia kata tengoklah kalau dia boleh diri dia berdiri. Cuma masalahnya berdiri lepas tu duduk dia dekat ada kursi gitu dia mengganggu tu. Tapi kau ke mana boleh? Kalau saya lah duduk terus mudahnya. Lebih selesa lagi. Dah sebab dia berdiri tak ada kuasa gapo. Cuma dia nak rokok tak boleh. Kalau mengikut mazhab kalau pandang Imam Syafi'i dia kena berdiri tu. Kena berdiri. Kecuali dia tak boleh. Tapi pada pandangan saya tidak jadi masalah tu. Dia letak kursi tu. Lepas tu dia menyebabkan bila dia berdiri dia tidak berada betul sah tu. Sebab kursi dia dah ambil ruang itu. Saya rasa tak ada masalah tu. Boleh lah. Cuma kalau dia boleh duduk tu lagi baik. Tapi nak duduk ni kadang-kadang bagi orang sakit sebab tu kata tengok atas dia lah. Nak duduk kena belok pula kaki kadang tak selesa semua tu. Orang tu sakit lutut lagi. Banyak perkara sakit. Tak apalah boleh lah gitu. Sebab kalau kita buat payah-payah kata payah nak pergi masjid. Pula ada. Selagi ada ruang boleh. Gitu yalah. Bab menggabungkan azan. Hari ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Saya setakat tu lah dulu. Ni berkenaan dengan azan pula. Azan pun baru kita masuk dalam sunan nasa'i tu noh. Semalam baru masuk. Kita ada soalan lagi boleh. Kalau saya tanya dia tak berlaku. Ya. Bayar dia usul dia cakung dia tak. Dia cakung. Dia kalau dia tak boleh duduk lain cakung boleh. Pelik juga tu. Dia? Kita nak buat dia tak boleh duduk lagu lain. Boleh. Dia tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i kata dia boleh macam mana. Dia tak kata tak boleh. Kita tahu pada cakung lagi berat lah. Dia nak mana? Tamu-tamu zaman sekarang ni nyakit pelik-pelik. Kata ada gitu. Ada gitu nak buat macam mana? Gitu. Patuduh benar lah rapuknya. Nak buat macam mana? Cuma kalau tanya saya lah. Tanya saya. Kalau dia kata boleh duduk lagu tu, kita kena tanya dia. Boleh ke duduk atas kursi mana selesa? Daripada duduk cakung orang kelih pun pelik. Duduk atas kursi lagu mana? Lebih selesa. Duduk atas kursi lah. Gitu. Duduk atas. Cuma kalau tak ada misalnya gitu Pak mana kata belah aku tu saja ada kursi pun tak ada. Duduk gitu tak apa. Nak macam mana? Dah kalau nak duduk lagu lain tak boleh. Adalah tu sebab dia. Itu yang maksud Imam Syafi'i. Payah kita nak ajak mengbaris sakit ni tak serupa. Naik bisu contoh contoh naik bisu contoh. Tak boleh nak duduk biasa tu ataupun duduk pun pelik jadi rapat sebelah lutut rapat. Sebelah duduk gitu pelik nampak. Orang nak belum mula hari pun tidak ketemu. Katakanlah tak apa duduk gitu. Cuma bagi saya sebab gini sebab kalau kita tengok dalam hadis ada Nabi sebut jangan duduk seperti anjing. Maknanya Nabi isyarat penduduk kena molek. Jadi bagi saya lebih baik dekat ada baring menyengging tu. Dah kalau bisu lebih baik lagi daripada duduk pelik nampak lagu tu. Mana kalau orang tengok ni merah kan duduk tengah makan kalau ke mana tu. Lama orang kata gitu pula. Duduk tengah jamu dia perah tu no. Pelik nampak ni. Bagi saya lebih baik baring lah kalau siapa tu. Lebih selesa lagi.
Orang tengok pun tak nampak pelik. Timbul fitnah tu. Nyamunya masuk viral, masuk dalam YouTube. No. Ni ajar sesak mana-mana ni. No. Jadi saya rasa baring tu. Kalau siapa tahu tu, ambil saya naik bisu, kan nak duduk macam mana? Kadang bergerak tu sakit tu. No, bergerak sahaja, baring. Baring tu baring macam mana dia selesa? Nyanyi kau lagu mana lapik bata, kau ikutlah. Tu mudah agama tu. Gitu. Okey, ada soalan lain kan? Okey, kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita bincang menghadapan Kitabul Azan, bab apa ni, Jama'ul Azan, bab penggabungan azan itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.